Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan mempelajari matematik KSSM tingkatan 4 bab 8 sukatan serakan data tak terkumpul. Kita akan membincangkan standard kandungan 8.2 sukatan serakan dan standard pembelajaran 8.2.1 menentukan julat antara kuartil, variance dan sesihan piawai sebagai sukatan untuk menghuraikan serakan bagi data tak terkumpul. Kita boleh rujuk buku teks pada muka surat 219 sehingga 223. Mari kita lihat sukatan kita yang pertama, iaitu julat. Apakah itu julat? Julat merupakan nilai cerapan terbesar tolak dengan nilai cerapan terkecil. Kita lihat contoh. Di sini kita ada satu set data. Untuk mencari julat set ini, kita akan dapatkan cerapan terkecil bagi set data ini. Dan cerapan terkecilnya di sini adalah 31. Kemudian kita dapatkan pula cerapan terbesar dan di sini adalah 56. Maka kita akan ambil 56 tolak 31 dan julatnya adalah 25. Kita lihat pula contoh kita yang kedua untuk julat. Soalan ini diambil daripada contoh 4 muka surat 219 buku teks. Jadual berikut menunjukkan skor bagi sekumpulan murid dalam suatu kuis kimia. Tentukan julat bagi data di atas. Kita akan mencari julat berkenaan dengan skor. Jadi, kita akan lihat pada baris yang pertama iaitu skor di antara 2 sehingga 8. Maka, cerapan terkecil kita di sini adalah 2 dan cerapan terbesar kita di sini adalah 8. Jadi untuk mendapatkan julat, kita ambil 8 ditolakkan dengan 2 dan kita dapat nilai julatnya adalah 6. Baiklah, seterusnya kita lihat sukatan kita yang kedua iaitu julat antara kuartil. Pertama sekali, apakah itu kuartil? Kuartil merupakan suku ataupun 1/4. Untuk mendapatkan julat antara kuartil, kita akan ambil kuartil ketiga ditolakkan dengan kuartil pertama. Kuartil pertama merupakan 1/4 daripada cerapan data. Dan untuk mendapatkan kuartil ini juga, kita perlu melibatkan median, iaitu 1/2 ataupun setengah daripada cerapan data. Dan yang seterusnya, kita akan cari kuartil ketiga, iaitu 3/4 daripada cerapan data. Baiklah, mari kita lihat contoh soalan. Soalan ini diambil pada contoh 5, muka surat 220 buku teks. Tentukan julat antara kuartil bagi setiap set data berikut. Kita lihat soalan A terlebih dahulu. Di sini kita ada set data 44 sehinggalah 23. Pertama sekali untuk mencari julat antara kuartil, kita perlu mendapatkan median terlebih dahulu. Jadi untuk mendapatkan median, iaitu nilai yang berada ataupun cerapan yang berada di tengah-tengah, apa yang perlu kita buat di sini, salah satu caranya adalah kita membuat pengiraan dari kiri ke kanan data, kemudian dari kanan ke kiri data. Kalau kita lihat di sini, 1 sehingga 5, kiri ke kanan, kemudian kanan ke kiri pun 5, kemudian kita akan nampak satu nombor yang berada di tengah-tengah yang diapit oleh 5 nombor kanan dan kiri. Jadi, nombor 13 ini merupakan median kita. Seterusnya, bagaimana untuk mencari kuartil pertama dan kuartil ketiga? Kuartil pertama sebenarnya merupakan data yang berada di tengah-tengah sebelum median. Ini kita ada median. Kemudian kita tengok data sebelum median di sini. Di sini kita ada 5 data. Jadi, nombor yang berada di tengah-tengah ataupun cerapan yang berada di tengah-tengahnya di sini adalah nombor 6. Maka 6 ini kita katakan sebagai kuartil pertama. Kita labelkannya sebagai Q1. Sama juga halnya apabila kita nak mencari kuartil ketiga, kita akan cari data yang berada di tengah-tengah. Dan
Data itu ataupun cerapan itu adalah nombor 20. Kita akan labelkannya sebagai Q3. Maka untuk mendapatkan julat antara kuartil, kita akan ambil kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama, iaitu 20 tolak 6, kita akan dapat 14. Kita lihat pula soalan B di sini. Datanya daripada 11 sehingga 22. Sama seperti soalan A sebenarnya tadi, kita mencari median terlebih dahulu. Jadi kita buat pengiraan dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri di sini. Kita dapati bahawa nombor yang berada di tengah-tengah adalah 19. Maka 19 itu merupakan median kita. Kemudian kita akan cari kuartil pertama dan kuartil ketiga. Kalau kita lihat di sini, kita ada 4 cerapan ataupun 4 data. Jadi di manakah di tengah-tengahnya? Di tengah-tengahnya adalah berada di antara data 14 dan juga data 14 juga di sini. Di sini tengah-tengahnya. Maka inilah kuartil pertama kita. Kemudian kita lihat pula kuartil ketiga. Kuartil ketiga juga sama seperti kuartil pertama. Kita lihat di sini. Nilainya berada di tengah-tengah antara 20 dan 21. Jadi di sini kita labelkan dengan Q3. Persoalannya, berapakah nilai Q1 dan Q3? Bagaimanakah untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut? Jika berlaku keadaan sebegini, apa yang boleh kita buat adalah kita akan mengambil kedua-dua nilai yang berdekatan dengan kawasan tengah tersebut. Di sini kita akan ambil 14 tambah 14, kemudian kita bahagikan dengan 2. Kita akan dapat 14. Untuk kuartil ketiga, kita akan ambil 20 tambah 21, bahagi 2, kita dapat 20.5. Maka, untuk mendapatkan julat antara kuartil, kuartil ketiga tolak kuartil pertama, kita akan dapat 6.5. Teruskan lagi dengan melihat soalan C. Datanya 2.3 sehingga 3.0. Kali ini kita melihat data dalam bentuk nombor perpuluhan. Jadi pertama sekali kita perlu mendapatkan median. Kita kira kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Kita dapati bahawa mediannya berada di tengah-tengah antara bilangan yang keempat ini. Berada di antara 2.6 dan 2.8. Maka ini adalah median. Dan untuk soalan ini, kita tidak perlu mencari nilai median. Seterusnya, kita akan dapatkan pula kuartil pertama dan kuartil ketiga. Kita lihat data yang berada di sebelah kiri median, ada 4 data. Maka, kuartil pertamanya berada di antara 2.5 dan 2.5. Kemudian, kita lihat pula kuartil ketiga, dia berada di antara 2.9 dan 3.0. Jadi sama seperti soalan pada bahagian B seperti tadi, untuk mendapatkan kuartil pertama, kita akan tambah. Iaitu 2.5 tambah 2.5 dibahagikan dengan 2 dan jawapan untuk kuartil pertama adalah 2.5. Dan untuk kuartil ketiga, kita akan tambah 2.9 tambah dengan 3.0 dan dibahagikan dengan 2, kita dapat 2.95. Maka, julat antara kuartil sama dengan kuartil ketiga tolak kuartil yang pertama, kita akan dapat 0.45. Kita lihat contoh yang kedua untuk julat antara kuartil. Soalan ini diambil dari contoh 6 muka surat 221 buku teks. Tentukan julat antara kuartil bagi jadual kekerapan berikut. Kali ini dia melibatkan jadual kekerapan. Kalau kita lihat di sini, skor di antara 2 sehingga 8. Kemudian bilangan murid bermula dengan 3 sehingga skor yang ke-8 ada 3 juga. Jadi di sini kita kena dapatkan bilangan data ataupun bilangan cerapan. Bilangan cerapan di sini adalah bilangan murid. Jadi bagaimanakah untuk mendapatkan bilangan murid? Kalau kita lihat di sini, yang mendapat skor 2 ada 3 orang murid. Jadi kita akan buat senarai di sini. 2, 2, 2. Bermaksud 3 orang murid dapat 2 skor.
skor 2. Kemudian untuk skor 3 ada 5. Senaraikan 3, 3, 3, 3, 3 sebanyak 5 kali. Kemudian 4 ada 6, 5 ada 8, 6 ada 12, 7 ada 7 dan 8 ada 3. Jadi kalau kita bilang di sini, jumlah data ataupun jumlah cerapan kita adalah 44. Seterusnya kita akan cari kuartil pertama. Kuartil pertama adalah 1/4 daripada bilangan data. Jadi kita ambil 1/4 dan didarabkan dengan 44, kita akan dapat 11. 11 ini membawa maksud cerapan ke-11. Jadi kalau kita buat pengiraan di sini hasil pada kita senarai sebentar tadi, kita dapati bahawa cerapan ke-11 adalah skor 4. Namun, jika kita melihat kepada jadual kekerapan ini pun, kita boleh dapatkan jawapannya tanpa kita membuat senarai. Jadi ini adalah pilihan kedua bagaimanakah untuk mendapatkan jawapan dengan lebih mudah tanpa perlu membuat senarai. Caranya begini, terlihat skor 2 terdapat 3 orang murid. Kemudian skor ketiga ada 5 orang murid. Jadi skor 2 dan skor 3 kita ada 8 orang murid, iaitu 3 ditambahkan dengan 5, kita akan dapat 8. Kemudian kita ke skor yang keempat ataupun skor 4 ada 6 orang. Jadi 8 ini akan ditambahkan dengan 6. Maka kita akan dapat 14 orang murid. Secara keseluruhan setelah kita mengira skor 4, skor 3 dan skor 2. Kita teruskan lagi dengan lihat skor 5 ada 8 orang. Jadi kita akan tambah 14 dengan 8, kita akan dapat 22. Kemudian terlihat skor 6 ada 12 orang murid, ditambah dengan 22 tadi, kita dapat 34. Kemudian skor 7, ada 7 orang juga, kita tambah dengan 7, kita dapat 41. Dan skor yang terakhir, skor 8, ada 3 orang. Jadi kita tambah dengan 3, dan akhir sekali kita akan dapat 44 orang. Seterusnya kita lihat pada cerapan ke-11. Bagaimana untuk melihat cerapan ke-11? Kita lihat bilangan pelajar ataupun bilangan muridnya di sini. Di sini 3, sini 8 dan di sini 4. Jadi 11 ini mesti berada pada kedudukan ke-14 ini. Jadi kita dapati bahawa Q1 ataupun kuartil pertama kita adalah 4. Kemudian kita lihat lagi kuartil yang ketiga. Kuartil ketiga adalah 3/4 daripada jumlah data. 3/4 didarabkan dengan 44, kita dapat 33. Iaitu cerapan ke-33. Kalau kita bilang daripada senarai yang kita buat ini, kita dapati bahawa cerapan ke-33 adalah pada skor 6. Dan jika kita lihat pula daripada jadual kegerapan, cerapan ke-33 kita dapati ia berada pada kedudukan sini. Iaitu sini 22. Kemudian selebihnya berada di kelompok ini. Jadi Q3 kita adalah skor 6. Maka untuk mendapatkan julat antara kuartil, kita ambil 6 tolak 4 sama dengan 2. Baiklah. Seterusnya kita lihat sukatan kita yang ketiga, iaitu variance. Variance merupakan purata kuasa 2 bagi beza data dengan mean. Dan variance ini ada kaitannya dengan sukatan kita yang keempat, iaitu sisihan piawai. Sisihan piawai merupakan punca kuasa 2 variance. Jadi bagaimanakah untuk mendapatkan nilai variance dan nilai sisihan piawai ini? Di sini kita akan menggunakan rumus. Rumusnya adalah seperti ini. Ini merupakan simbol sigma. Sigma huruf kecil kuasa 2 sama dengan sigma lagi. Ini adalah simbol sigma huruf besar. X tolak X tanda kuasa 2 per N. Jadi sigma kecil kuasa 2 ini merupakan simbol untuk variance. Manakala sigma huruf besar ini bermaksud jumlah. X merupakan
nilai cerapan kita ataupun nilai data kita ditolakkan dengan X tanda ini merupakan min ataupun purata. Kemudian kita kuasa duakan dan kita bahagikan dengan N, iaitu bilangan data yang kita ada. Dan rumus ini kita boleh ringkaskan lagi menjadi seperti ini, iaitu jumlah data kuasa 2 bahagi dengan bilangan data tolak dengan min kuasa 2. Bagaimana pula untuk mencari sisihan PY? Ini merupakan rumus sisihan PY. Kalau kita lihat di sini, rumus sisihan PY adalah sama seperti rumus varian. Yang bezanya, sini sigma kuasa 2, sini sigma kuasa 1. Jadi, untuk mencari sisihan PY adalah lebih mudah apabila kita terlebih dahulu mencari variance. Dan nilai variance ini kita akan punca kuasa 2 kan sahaja. Jadi inilah berkaitan antara variance dengan sisihan PY. Dan kita juga boleh menggunakan rumus yang lebih ringkas seperti rumus variance yang kedua ini. Mari kita lihat contoh. Di sini kita ada satu set data 2, 4, 5, 5, 6. Jadi kita akan mencari variance. Sebelum itu, kita perlu mendapatkan nilai min terlebih dahulu. Min merupakan purata. Jadi kita tambah semua data dan kita akan bahagikan dengan jumlah data iaitu 5. Kita dapat min sama dengan 4.4. Kemudian untuk mendapatkan variance, kita gunakan rumus ini, iaitu jumlah data kuasa 2 per bilangan data tolak min kuasa 2. Jadi untuk tiap-tiap data ini, kita akan kuasa 2 kan, kemudian kita akan buat operasi tambah. Jadi 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 dan seterusnya. Kita bahagi dengan 5, iaitu jumlah data yang ada dan ditolakkan dengan min yang kita dapat tadi 4.4 kuasa 2. Kemudian kita terus tekan kalkulator, kita dapat 1.84. Dan apabila kita telah dapat nilai variance, kita boleh terus mendapatkan nilai sisihan PY. Di mana untuk mendapatkan nilai sisihan PY, kita hanya perlu punca kuasa 2 kan sahaja nilai variance yang terdapat sebentar tadi. Jadi kita tekan kalkulator, kita akan dapat 1.356. Baiklah, itu saja untuk video kita pada kali ini. Untuk menguji pemahaman, bolehlah menjawab latihan dalam buku teks Praktis Kendiri 8.2a surat 223. Sekian. Terima kasih kerana menonton. Selamat belajar dan jumpa lagi dalam video yang akan datang.